رسول الله صلى الله عليه وسلم. شؤون له إلهي. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أبي القاسم الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله رب العظيم ورسول الكريم والملائكة المقربين. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. خذ بيدي قالت سيلتي أدركني. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وهو على كل شيء قدير. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد النبي ورسوله. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسي وزينة العرش ومداد كلماته. اللهم بارك لنا في رجاب وشعبان وباركنا رمضان. أما بعد. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama kalinya kita panjatkan setinggi-tinggi syukur kita kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala di atas limpahan dan kurniaan Allah kepada kita. Dapatlah kita bersama-sama dalam majlis ilmu yang bersemuka secara online ya. Dan moga-moga Allah merahmati majlis ilmu kita daripada awal sehingga ke akhirnya. Dan Allah merahmati kehidupan kita daripada awal sehingga ke akhirnya. Dan Allah jadikan kita semua adalah hamba yang mengenal siapakah Tuhannya yang sebenar-benar, iaitu Allah Subhanahu Wa Taala. Mengenali siapakah kekasih teragungnya, iaitu baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka salam 27 Rejab, iaitu salam yang diberikan sebagai satu salam Isra' Mi'raj pada 27 Rejab ini banyak dikenali pasal peristiwa Isra' dan Mi'raj. Maka Alhamdulillah hari ini insyaAllah kita akan sambung dengan kuliah sambungan pada hakikat syariat. Allah syariat dan hakikat yang merupakan satu penghuraian daripada penulis kitab Walid Al-Malik. Allah syariat dan hakikat ni dia ada dua. Yang kita sedang hurai ini bersama-sama ini adalah kitab yang pertama. Dia ada part 2. Maka insyaAllah hari ini kita masuk fasal yang pertama. Siapa yang ada kitab pada muka surat nombor 5. Iaitu fasal yang pertama menghuraikan akan rukun iman, rukun Islam dan rukun ihsan. Ke ada part lain? Yang ni kan? Yang ni dah sudah kan? Oh dah, yang ni dah sudah. Saya salah. Okey, kita akan masuk kepada muka surat 12. Betul tak? Betul Ustazah. Muka surat 12 Yang tu kita dah selesai. Okey, iaitu awal agama mengenal Allah. InsyaAllah hari ini kita akan sambung pada bab yang kedua. Siapa ada kitab pada muka surat 12, hari ini 28 hari bulan 2. Okey. Firman Allah Subhanahu Wa Taala, A'udzubillahi minasyaitonirrajim wa fi anfusikum afala tubsirun. Dan pada dirimu itu, mengapakah kamu tidak melihat tanda-tanda dan bukti kebesarannya? Surah Az-Zariyat ayat 21.
Maka apabila pada ayat yang kita tengok pada tubsirun itu, Allah suruh kita melihat di sebalik diri kita. Sebelum kita melihat alam, sebelum kita melihat orang lain, dalam ayat ini menekankan Allah berkata kepada kita, pada dirimu. Sebab itu kita sering ingatkan kepada diri kita, di sebalik diri kita ada kenyataan Allah. Maka mengapa kamu tidak melihat tanda-tanda bukti kebesaran Allah? Bila kita tengok pada ayat ini, Allah menekankan yang kita nak tengok ini bukanlah melihat melalui mata zahir. Mata zahir kita nampak fizikal lah. Saya boleh nampak Kak Ani, saya boleh nampak Kak Zura. Yang lain tu saya boleh nampak dari segi nama. Ada Zack, ada Puan Normawati, saya boleh nampak Umul Bariyah, Kak Mahani, Kak Anita, Datin Mona. Itu je saya boleh nampak dari segi pandangan mata fizikal. Yang kita boleh nampak, oh Kak Ani pakai berkaca mata. Okey, saya tidak berkaca mata. Kak Ani orang yang segini segitu. Itu daripada pandangan fizikalnya. Tetapi Allah menceritakan di sebalik tanda-tanda bukti kebesaran perlulah dilihat menggunakan mata hati yang dipanggil sebagai basirah. Allah ini namanya Al-Basir. InsyaAllah nanti saya pun tak pasti, mungkin hujung bulan ni kemungkinan moga-moga Allah rahmati tim Khadijah Education, dia akan mengelola pada satu landasan tentang kupasan Asma'ul Husna, Asma' Allah. InsyaAllah saya jugalah yang akan berkongsinya. Al-Basir yang membawa maksud yang maha melihat. Maka bila kita kata menggunakan mata hati, kita sendiri tak boleh tengok mata hati kita. Betul tak? Siapa boleh tengok mata hati dia? Itu memang orang kata terbuka kasyaf. Orang-orang yang beriman, dia boleh tengok mata hati orang tu. Golongan-golongan wali-wali Allah. Ini Allah berikan keistimewaan kepada mereka, kemuliaan kepada mereka sehingga terbuka kasyaf. Sehingga terbuka mata hati mereka untuk melihat hati orang lain. Dia boleh tengok kalau kita ni hati kita kotor, dia boleh nampak. Kalau hati kita ni penuh dunia berbentuk ular, dia boleh nampak semua. Allah boleh zahirkan. Dan selalunya orang yang dibukakan mata hati ini, dia tak nak jumpa orang dah. Dia takut sebab dia nak jaga hati dia. Dia risau. Seperti satu kisah sahabat Rasulullah SAW ketika mana dia ambil wuduk, saya tak ingat siapa, dia ambil wuduk, dia boleh nampak orang sebelah ni, orang sebelah yang ambil wuduk ni, wajahnya seperti kambing. Tapi bukanlah kambing ambil wuduk tu. Makna mata hati itu terbuka. Maka sebenarnya Allah nak tekankan kepada surah Az-Zariyat dalam segi tadabbur Al-Quran, bukan kita nak lihat melalui mata jasad, tetapi melalui mata hati. Bagaimana kita nak buka mata hati ini? Itulah yang kita perlu melalui perjalanan penyucian hati. Dia ada dipanggil mujahadah, perjalanan, amalan, pengorbanan, pengibadatan, penghambaan, baru terbuka mata hati. Atas bukan kerana kita, kurniaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka terbuka mata hati untuk melihat akan kebesaran Allah. Sebab tu Allah tanya, tak ke kita nampak? Cuma hari ini kita bolehlah rasa sikit. Rasa contohnya dengan kita merenung sesuatu dalam tubuh badan kita. Kita boleh dapat rasa sehingga tekan kepada Allah SAW cakap, Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukaziban. Ramai orang yang nikmat mana lagi kau nak dustakan? Allah nak menekankan kurangnya orang yang bersyukur. Sebab kat sini je. Ayat ini kalau kita hurai ni boleh 3 hari 3 malam. Tak boleh lagi. Untuk kita tekankan sedalam mana ayat Allah ini. Maka nak renung ini, renung dengan pandangan yang tajam. Bukan pandangan mata zahir. Iaitu kita duduk muhasabah diri kita. Kita duduk sekejap. Contohnya macam hari ini. Saya tak ada daya mampu bercakap sekiranya Allah tidak mengizinkan. Saya tidak mampu memandang. Ada mata tapi buta. Sekiranya Allah tidak memberikan daya penglihatan.
Itu bila dia masuk dengan sifat 20 Allah dan digabungkan dengan asma Allah, maka ianya lebih mudah dan jelas untuk kita faham. Maka sebenarnya itu duduk pada tafakur dalam tubuh badan kita. Sebab Allah kata dalam dirimu, kau tak lihat akan bukti kebesaran. Kita tengok, duduk, merenung, tafakur. Jantung kita ni berdegup setiap saat. Tuk, 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 tuk. Siapa yang degup kan? Nafas kita turun naik, turun naik. Dan sebenar-benarnya setiap apa yang berlaku di dalam alam ini semuanya menghasilkan bunyi. Contohnya pernafasan kita ada bunyi ada bunyi. Cuma Allah ini dia bagi apa kat kita? Allah takut kita ni jadi separuh sawan dan gila. Kita tak dengarlah nafas kita. Kadang-kadang dengar jugalah waktu bila? Waktu sunyi dan sepi. Waktu bila? Waktu tidur kan. Penat-penat terdengar pula nafas orang sebelah. Irama tanpa lagu. Contoh kan. Bunyi nafas. Kita bayangkan dalam 24 jam seharian kita boleh dengar nafas kita. Tak boleh hidup kita. Dia jadi macam ya Allah seraput. Macam tu. Jantung kita berdegup. Bila doktor pakai stereoskop tu tetap duk, duk, duk. Telinga kita dengan jantung jauh tak? Tak jauh. Tapi Allah tutup, jangan bagi dengar. Itu menunjukkan kebesaran Allah. Cuba Allah bagi dengar. Semualah kita ni gila. Duduk sebelah suami kita, dengar jantung dia lagi, dengar jantung kita lagi, dengar jantung anak lagi. Tak dan buat apa? Betapa Allah itu bersifat Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Maka kita duduklah seketika untuk merenung ayat ini. Allah kata awal agama mengenal Allah. Ini tugasan yang sangat-sangat besar buat diri kita. Kalau kat sini buat seluruh yang berkumpul pada malam ini tidak terkecuali termasuk saya. Iaitu mendidik anak-anak. Tapi daripada spesifik tugasnya, ianya jatuh kepada kalau dia kat hari ni, kita tengok jeng jeng jeng. Kak Azura. Dia buka tadika, ingat senang. Awaludin ma'rifatullah. Orang hantar anak kepada dia memikul satu tanggungjawab yang besar bukan kerana money oriented business sahaja tetapi tugasan yang sebenar. Awal agama mengenal Allah. Bukan satu tugasan yang mudah. Maka inilah sebenarnya kita nak kenalkan anak-anak kita ni, diri kita ni kepada awal agama mengenal Allah. Hatta diri kita pun kadang-kadang belum lepas lagi pada fasa ini. Maka sebab itulah kita renunglah nafas kita, berjantung kita. Bila kita makan, sistem perkumpulan dalam tubuh badan kita. Kalaulah hari ni sistem perkumpulan dalam rumah kita pun cukup masa kena bayar pembentungan. Tapi Allah minta tak pembentungan tubuh badan? Sebab Allah kata kita kurang sekali bersyukur. Sebab tu diulang. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukazziban. Nikmat mana lagi kau nak dustakan? Allah tanya pada kita. Ibarat macam kita lah dah buat sehabis baik dah dengan anak kita. Tiba anak kita kata, tak cukup lagi ibu, tak cukup. Kita pun cakap, nak apa lagi, tak cukup baik ke? Ibarat macam tu lah. Betapa kadang-kadang kita melafazkan perkataan itu dalam keadaan kita rasa kecewa. Dalam keadaan kita rasa gundah gulana hati kita. Begitulah ayat-ayat Al-Quran yang Allah lafazkan, Allah sebutkan, Allah hantarkan kepada kita untuk kita ingat pada dia. Allah nak suruh cerita. Sebab itu bila kita kenal Allah, kita tak tahu dah. Tersungkur, menyungkur, tersadung, dah tak tahu lah. Sampailah kepada tahap kita rasa kita tak ada daya upaya. Inilah sebenarnya hakikat pengenalan kepada Allah. Selagi mana kita kata kita kenal Allah tetapi kita rasa kita ada daya, kita belum kenal Allah. Selagi mana kita belajar setinggi-tinggi kitab sejauh-jauh sampai Mesir, Yaman, Tahrim ke, tetapi bila kita ada keakuan dalam diri kita belum kenal Allah. Tak guna, sia-sia. Tapi hakikat kita mengenal Allah adalah terbuka mata hati. Ya Allah, tak ada daya Allah. Kadang-kadang rasa tak layak. Wahai ahli keluarga semua. Kadang-kadang rasa tak layak. Orang ucap terima kasih Ustazah, halalkan ilmu. Masya Allah, tak mampu. Kalau saya tak mampu nak jawab. Sebab ilmu itu milik Allah. Saya hanya mampu menyampaikan. Tapi yang memberikan kefahaman itu Allah Subhanahu Wa Taala.
Sampai kita boleh rasa, ya Allah, tak ada daya. Manusia bersifat la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Kemuncak tauhid, kemuncak kita mengenal Allah adalah kita hilang wujud diri kita. Sehingga kita tenggelam dalam cinta Allah. Sehingga kita tenggelam dalam lautan makrifat Allah. Sehingga kita rasa kita tak mampu buat apa-apa. Kita ibarat seperti boneka yang digerak-gerakkan. Kan kalau kita tengok wayang kulit tu, kan ada orang tukang pegang. Lepas tu bayang kat depan tu nampak macam cantik. Tapi kat belakang tu orang tu pegang. So gerak tangan ke, tersungkur, terjatuh. Itulah hakikat hidup kita. Kita ini hanya pelakon. Pelakon yang melakonkan satu watak. Director kita Allah Subhanahu Wa Taala. Cuma kita tidak tahu. Antara episod hidup kita ini berada di penghujung dah nak ending ataupun berada di pertengahan. Kita tak tahu. Contoh kalau tengok TV3 tu, kalau saya tengok satu tajuk viral lah hari ni, suamiku pendosa, apa benda tahayat ni. Kita duk tengok bila episod dia tak akhir. Jangan tanya saya tak tengok pun. Saya tengok kadang-kadang lalu. Tak apa-apa jenis tajuk dah. Cerita, satu benda yang kadang-kadang saya kurang bersetuju. Walaupun dia membawa moral of the story, sesuatu benda yang baik. Tetapi janganlah buat cerita macam ni. Sebab yang melihat dan menontonnya anak-anak kita. Anak-anak tak tahu, oh mama boleh ya buat macam ni, macam tu, macam ni. Memberikan mesej yang tidak baik. Maka kita kadang-kadang tengok, ini baru first ni. Ni dah tengah ni. Ini dah climax ni. Dan adakah kita, episod hidup kita ni telah berada di penghujung? Kita sendiri tak tahu. Wallahu alam. Hanya Allah je yang tahu. Maka buatlah yang terbaik. Menjadilah pelakon yang terbaik. Hidup kat dunia ini adalah untuk kita kenal Allah, bukan kenal diri kita. Sebab tu saya sering pesan diri saya. Hamba yang penuh dengan kekilafan. Kita ni bagi ilmu, berkongsi ilmu bukan kerana nak tunjuk diri kita baik. Tetapi sebab kita lemahlah kita memberi ilmu. Bukan kerana kita baik. Kalau kita baik, kita dah cukup bagus, tak payah dah buat. Mana ada director turun padang buat. Contoh director tu kilang buat kain batik. Dia buat kain batik ni. Cukup masa, oh saya boring lah hari ni, saya nak turun bawah lah, pergi buat kain batik. Ada? Mana ada? Dia tak ada. Tetapi apabila kita sedar siapakah diri kita, maka kita bersama-sama berjalan. Bukan kerana kita baik, bukan kerana kita bagus, bukan kerana kita mulia, tetapi inilah tanggungjawab kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka awal agama mengenal Allah, Allah ini wajibul wujud, sesuatu yang diwujudkan oleh Allah. Semua yang ada ke alam dunia ini adalah yang diwujudkan oleh Allah. Tidak ada yang diwujudkan oleh manusia. Manusia hanya perantara dan juga postman. Yang untuk merealisasikan akan sesuatu yang telah diatur oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kita hanya pelaku. Kita hanya pelakon. Kalau Allah kata hari ini kita buat watak jahat, buatlah kita watak jahat. Tetapi bila kita buat watak jahat, kita lupa dengan ilmu, kita lupa dengan Allah, maka semakin jahatlah kita. Tapi bila kita watak jahat, ada kesedaran, ada ilmu, ada taufik dan hidayah Allah beri, sempatlah kita bertaubat. Maka awal agama adalah mengenal Allah. Awal mengenal Allah adalah mengenal diri. Ini dipanggil ilmu mengenal. Kita selalu terbalik. Kita terbalik apa? Kita duk kenal diri kita. Sombong kadang-kadang kita cakap. Oh, saya kenal diri saya. Contoh suami kita. Saya kenal dia A to Z. Sehingga kita terlupa. Hakikat sebenar adalah mengenal Allah dulu. Baru boleh kenal siapa diri kita. Tetapi apabila kita kenal diri kita dulu, baru nak kenal Allah, kita risau dan takut kita ada dipalit dengan kesombongan. Contoh-contoh kita masuk dekat satu company. Kita masuk dalam company tu, kita tak kenal pun bos kita siapa. Kita tak tahu pun siapa yang bagi gaji pada kita. Masuk kerja.
Contohnya masuk kerja, okey macam Datin kan dia ada bisnes. Dia hire seorang, okey melalui apa je, okey hire saya. Saya pun masuk saya masuk bilik dia. Masuk bilik bos. Belagak seperti bos. Cukup masa saya dapat gaji. Apa perasaan orang yang bayar gaji? Wah cantik tak. Kita pekerja. Kita pula terlupa nak kenal siapa bos kita sebenarnya. Katalah kita turun bawah nak pergi minum, kan? Kita terserempak dengan bos kita tapi kita tak kenal. Bila kita tak kenal, kita buat apa? Kita buat dia macam orang tukang sapu sampah. Tegur pun tidak, sombongnya kita. Sebab apa? Kita tak kenal siapakah dia. Begitu juga kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka kenallah Allah dulu, baru kita kenal diri kita. Kenal siapa diri kita, baru akan ada hormat dengan bos kita. Maka kita inilah dalam perjalanan. Kalau kita kenal diri, maka insya-Allah kita kenal Allah. Tapi kalau tak kenal diri ni, kena carilah akan perkenalan diri kita. Maka berkata Arif Billah. Ini selalu kita dengar ayat ni. Man arafa nafsahu arafa rabbahu. Wa man arafa rabbahu faniyal an nafsih. Barang siapa yang mengenal dirinya. Ini kod yang penting. Barang siapa yang mengenal dirinya, maka ia akan mengenal Tuhannya. Siapa yang mengenal Allah, maka binasalah, fanaklah dirinya. Siapa kenal Allah, itulah kita kata kemuncak tauhid akan hilang wujud diri kita. Sehingga hilang nama kita. Tidak lagi disebut-sebut. Ini yang kita nak capai sehingga terpadam segala kesyirikan. Selagi mana orang sebut nama kita, selagi itu ianya melahirkan syirik. Maknanya kitanya wujud tanpa kita mewujudkan Allah itu sebenarnya. Sebab tu kalau dalam segi hakikat dan syariat, kita tengok. Contohnya, baru ni Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu Wa Taala, saya bermusafir di tempat Kak Azura. Syariatnya, bila balik Kak Azura, terima kasih, bla 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 bla, melayan saya sekian. Itu syariat. Hakikat dalam hati, Alhamdulillah. Terima kasih ya Allah. Atas layananmu ya Allah. Siapakah yang melayan kita? Kak Azura adalah pelakon yang melayan layanan istimewa tersebut. Yang memberi layanan. Kita pergi satu tempat lain. Pergi satu tempat lain, contohnya, saya pergilah tempat Kak Ani. Pergi tempat Kak Ani ni, dia tak peduli pun ke saya. Contoh, ini contoh. Dia marah-marahnya ke saya. Dia buat tak peduli. Tak ada sediakan makan. Ataupun kat situlah kena cacian dan makian. Maka, bila kita kenal Allah, kita nampak. Itulah sebenar layanan Allah kepada saya. Dua-dua situasi yang baik. Pertama, layanan yang baik itu layanan kelembutan Allah. Yang dipanggil sebagai sifat Jamal Allah. Kemudian pergi satu tempat yang dilayan dengan kekerasan, orang tak peduli sekian bin sekian apa semua, itu adalah sifat Allah juga, tetapi itu sifat Jalal Allah. Yang dipanggil keindahan dan juga kekerasan Allah. Dua-dua sifat Allah. Pergi dekat tempat yang baik, kita nampak apa? Ya Allah, ini layananmu, syukur Allah. Pergi tempat yang tidak baik, apa kita nampak? Ya Allah, terima kasih Allah. Sebab apa kita kata terima kasih? Takut dengan segala layanan istimewa ini tadi meletakkan diri kita semakin leka dan lalai, tak sedar diri. Bila pergi tempat yang tak baik, contoh, orang tak layan kita, masa tu kita sedar. Ya Allah, betul lah. Inilah hamba ya Allah. Tak layak dipuja. Syukur dah ya Allah. Itulah kehidupan kita sebenarnya. Yang semua dekat sini melaluinya. Sebab apa Allah bagi kita lalui? Wahai ahli keluarga yang dirahmati oleh Allah. Sebab Allah nak suruh kita kenal Allah. Bayangkan hidup kat dunia yang tak ada masalah. Wah, seronok, meriah. Tak ada masalah pun. Tak ada masalah nak kencing. Tak ada masalah nak terberak ke. Tak ada masalah. Tak ada masalah. Maka itu ianya syurga. Tak ada masalah lapar, kenyang. Seronok je. Tak lapar, tak kenyang. Tak mandi, tak peluh. Semua tak. Itu namanya syurga. Tak ada masalah. Di dunia tempat untuk kita menempuh
masalah. Maka itulah yang dikata firman Allah di atas sebagai pembuka segala rahsia dalam rahsia. Dia ada dalam satu lagu sebenarnya kan. Daripada rahsia kepada satu rahsia. Saya tak ingat tajuk lagu tu. Nanti saya bagilah kalau saya ingat. Ada satu lagu tu, dia menceritakan kepada sesuatu rahsia dalam rahsia. Yang rahsia itu ada tetapi dia duduk dalam rahsia. Hanya orang yang bijak, orang yang arif, orang yang pintar akan mengetahui akan rahsia tersebut. Sebab tu kadang-kadang bila berlaku dia sesuatu dalam kehidupan, kita boleh baca hikmah ke tidak? Tak boleh masa awal ni. Setelah masalah selesai, baru kita nampak hikmahnya. Contoh kita tengok hikmah PKP. Masa awal kena 2 tahun awal terkurung dalam penjara. Bayangkan masa tu siapa boleh pandai hikmah? Kak Zura boleh pandai hikmah masa tu? Haram. Status tu bila lah boleh keluar memberontak. Kan? Marah, stres. Tak ada orang boleh nampak hikmah. Tetapi bila Allah selesaikan, Allah buka je rentasan negeri itu, boleh balik kampung. Hari ni nampak tak hikmah PKP? Baru nampak. Selama 2 tahun Allah kurung kita, masa itulah kita dapat solat awal waktu. Masa itulah kita dapat solat berjemaah. Masa itulah lahirnya imam-imam di setiap buah rumah. Bayangkan. Kalau kita tengok hikmah selepas selesai daripada masalah tersebut. Itu menunjukkan kebijaksanaan Allah. Tu dia kata rahsia dalam rahsia. Ini maksud dia. Nak tahu rahsia tu bukan satu benda yang mudah. Kita tak boleh kata, okey ni second wave, apa ni, dia bawa pula mak dia, umi dia, datang, kita tahu dah hikmah dia. Kita tak tahu. Sebab belum habis. Bila dah habis nanti, dah settle semua, baru kita tahu, oh ini hikmah. Yang sebenar-benar hikmah. Maka kalau kita tengok masa PKP, masa raya, apa jadi? Batang mop pun boleh jadi apa? Jadi apa? Tombak. Tombak untuk baca apa? Baca khutbah tu kan? Batang mop, rel langsir, batang penyapu, semua masing-masing memegang jawatan. Maka kalau kita tengok, kita ini hajat kita hanya kepada Allah adalah dengan melahirkan perasaan fakir pada Allah. Kita ni fakir. Sering meminta-minta. Sebab itu semua dalam kita buat ini hanyalah melakukan doa. Doa buat macam ni. Doa macam ni kalau pergi dekat CIMB Bank, depan kita keluar CIMB Bank tu kadang-kadang adalah orang yang duduk dia buat macam ni. Itulah kita. Orang tu buat apa? Mengemis. Dengan harapan bolehlah cik bagilah saya RM1, RM2, RM50. Itulah hakikat doa. Hakikat doa apa dia? Angkat tangan dan mengemis di hadapan Allah. Kerana apa? Orang yang berdoa adalah jiwa mereka yang fakir. Maka bila kita berdoa, hadirkan hati yang fakir di hadapan Allah. Mengaku akan segala kelemahan kita pada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya Allah, aku jahil Allah. Aku tak ada ilmu. Jangan mengaku bijak dan pandai. Ya Allah, aku fakir Allah. Tak ada duit. Walaupun dekat dalam akaun kita ada lebih kurang 3 trilion contohnya. Jangan mengaku itu milik kita. Itu hanya kurniaan Allah. Mengaku di hadapan Allah. Maka apabila kita ada masalah, ingat. Kita tak boleh selesaikan masalah kita. Tak ada sesiapa boleh selesaikan masalah kita melainkan pemberi masalah. Siapa kata? Allah Subhanahu Wa Taala. Maka apa yang perlu kita buat? Balikkan diri pada Allah Subhanahu Wa Taala. Nak dengan tak nak, kena total surrender. Maka inilah yang dipanggil bagaimana kita nak dapat pembuka segala rahsia dalam rahsia ini, perlulah melalui proses tauhid bersanad. Ini perlu kena ada guru. Siapa yang tertanya-tanya, kenapa kena ada guru Ustazah? Saya boleh dia baca buku ni Ustazah. Tapi kenapa kena ada guru? Kenapa kena guru yang betul Ustazah? Kenapa kena guru yang mursyid Ustazah? Ini jawapannya. Maka kalau kita tengok fana itu bermaksud merasai satu ataupun perasaan. Yang kita tak ada upaya
hanya nampak semuanya perbuatan Allah. Itulah maksud fana diri. Ada doa ni. Contohnya kalau nak sampai ke fana diri ni, saya pernah diajar satu doa. Ya Allah, kau tanamkan namaku ke dalam bumi yang ketujuh yang tidak berbatu nisan langsung. Ini nak padam wujud diri. Maksudnya, kita tak nak nampak wujud diri kita. Ketika kita memberi, jangan nampak kita memberi. Sebenarnya Allah hakikat yang memberi. Ketika kita melakukan kebaikan, jangan nampak kita buat kebaikan. Jangan biar orang banyak sebut nama kita. Selagi ramai orang banyak sebut nama kita, makin besarlah syirik kita. Maka hidup kita ni kena berjaya cuba untuk melepaskan. Apa yang kita bagi ni dapat lepas. Jangan genggam. Bila kita genggam, itu akan sakit. Contohnya, bila dah dapat sesuatu, habis kat situ. Jangan melampau-lampau. Melampau-lampau dalam perkaitan kita dengan seseorang makhluk. Hatta dengan suami kita sekalipun. Sebab nanti suami kita akan tinggalkan kita. Tinggal kita seorang-seorang. Hatta cinta kita pada anak kita. Jangan melampau-lampau. Sebab nanti anak kita akan tinggalkan kita atau kita akan tinggalkan dia. Ini hakikat kehidupan yang perlu ada akan kesedaran. Maka kita banyak ingatkan bahawa mereka ini banyak bergantung pada Allah Subhanahu Wa Taala. Hanya Allah wajibal wujud dan dia wujud pada zatnya. Ini bahasa tauhid. Dia saja yang wujud dan dia wujud pada zatnya. Zat dia ni tak ada orang boleh hurai. Yang memiliki segala keagungan. Kita hanya boleh cerita tentang kebesaran. Tetapi kita tidak mampu merungkaikan akan zat Allah Subhanahu Wa Taala. Terlalu besar dan agung. Terlalu hebat. Adapun sekalian wujud yang lain bukan wujud pada zatnya. Ini sebab kena ada guru untuk huraikan. Maknanya, yang kita nampak wujud. Macam kita ni wujud tak? Wujud. Tapi bukan wujud pada zatnya. Kita wujud diwujudkan oleh Allah. Kita hidup dihidupkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ini maksudnya. Nak capai sehingga pada tahap fana diri. Fana diri ni maksudnya dah macam dah tak ada lah. Tapi wujudnya diwujudkan oleh Allah. Ini kita nanti insya-Allah kita akan belajar sama-sama dalam sifat 20 dan kita combine sikit, masuk sikit dengan asma Allah. Iaitu dengan 99 asma Allah, dia lebih mantap apabila kita berjaya mappingkan insya-Allah. Moga-moga Allah berikan kepada kita akan kefahaman tersebut. Maka makhluk diwujudkan oleh Allah untuk menunjukkan sifat keagungan dan kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala. Kita ni diwujudkan untuk memperkenalkan Allah. Sebab tu Allah kata wa isqana lil malaikati inni ja'ilu fil ardi khalifah. Tidak aku menciptakan jin dan manusia melainkan menjadi khalifah. Tugasan khalifah apa? Kenalkan Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan kenal diri kita. Bukan kita nak kenal sesiapa. Contoh bila kita berguru. Di sebalik guru kita itu kita nampak akan kenyataan Allah. Ilmu Allah, amal Allah, cahaya Allah dalam hati guru kita. Sebab tu kita menghormati guru kita. Sebab tu guru kita sangat garang. Kalau guru musyrik ni garang. Dia tak boleh lambat. Dia sebab apa? Dia tak nak kita buang masa. Kerana apa? Bila kita bertemu dengan guru yang musyrik, ulama yang benar, dia sangat garang. Sebab ketika berada dalam majlis ilmu, itu bukan majlis dia tetapi itulah majlis Allah Subhanahu Wa Taala. Maka kadang-kadang kita dalam majlis Allah pun kita main-main. Sibuk kadang-kadang main handphone. Kalau guru saya Tuan Guru Syekh Zainal Asri tu, kita selalu dengar dia cerita pasal adab. Dia tegur anak murid dia. Kita pun terasa. Sebab apa? Letak pen atas kitab pun dia marah. Tekan pen ni, lagilah jangan sekali-kali main tekan pen ni macam ni. Memang kena lempar keluar dalam kandang kambing. Macam tu sekali. Sebab apa? Itu majlis Allah bukan majlis kita. Sebab itu Allah kata dalam majlis ilmu
yang duduk dalam majlis ilmu itu adalah ahli-ahli syurga. Maka kita tengok dekat sini dalam sifat keagungan dan kebesaran Allah adalah dalam diri kita. Maka mulai saat hari ini, kita belajarlah sama-sama. Hatta semua ahli keluarga yang dalam kitab ini dan juga saya sendiri. Untuk belajar balik. Sama-sama untuk hilang rasa wujud diri. Banyakkan kita bersyukur pada Allah. Apa ada pada nama kita. Saya nampak mampu bagi ilmu, tapi saya pun bodoh. Bodoh nanang orang kata. Sebab apa? Bukan pandai sangat pun. Nampak pandai sebab Allah yang kurniakan ilmu tersebut. Kita nampak sempurna sebab Allah yang memaparkan akan kesempurnaan Allah. Dan kita sempurna. Kita nampak kaya kerana Allah menzahirkan akan kekayaan dirinya melalui diri kita. Kita siapa? Sedar diri kita sikit, kita hanya ibarat seperti mayat. Kita ni, bila roh ni Allah tarik jadi mayat, ada orang tak nak tidur dengan kita? Ada orang nak puji kita bila jadi mayat? Panggilan-panggilan pun dah tak ada lah. Ada orang nak kata, oh Ustazah Aisyah dah meninggal dah. Oh Ustazah Aisyah ni kan, dah. Nama panggilan kita sekejap je. Nak bagi tahu. Ustazah Aisyah meninggal. Adalah nama sebab kan kita tak tahu. Tak bolehlah kata hamba Allah, dah hamba yang mana. Maka nama kita juga. Ustazah Aisyah meninggal sekian bersekian pada pukul 9 pagi bla 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 bla. Contoh. Maka kita kata inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Apabila nanti saya ingin dimandikan, nama saya telah ditukar. Tak ada orang kata Ustazah Aisyah akan dimandikan kejap lagi. Ada? Ada kat ni? Ada. Ada umur. Mana ada? Dia tukar jadi apa? Jenazah akan mula dimandikan. Itu hakikat diri kita. Selesai je nak tanam, ada orang kata, oh Aisyah kejap lagi akan ditanam. Tidak. Mayat akan ditanam sebentar lagi. Itu hakikat sebenar kehidupan. Maka jangan sombong. Apa guna ada pangkat darjat yang title depan kita ni? Tak bawa mati orang kata. Tak ada orang baca talqin. Baca talqin ni yang di Pertuan Agong. Tak ada. Paling kuat pun wahai jenazah. Itulah hakikat hidup kita. Maka inilah antara peringatan. Kita tengok diri kita. Di sebalik tu bosirun kebukti kebesaran Allah itu kita tengok muhasabah diri kita. Tengok tubuh badan kita. Daripada tiada menjadi ada. Siapa yang adakan diwujudkan oleh Allah. Malah kita sombong wahai ahli keluarga sekalian. Hatta diri saya. Kadang ada sikit ilmu kadang ya Allah, ya Allah. Allah bagi semua kurniaan Allah daripada kita. Kadang-kadang kita sombong. Nak rasa kita juga bagi. Nak rasa kita juga bagus. Nak rasa kita juga. Kalau saya tak ada macam mana nanti. Kan itu lafaz yang sebenar. Kalau Allah tak ada bagaimana kehidupan kita. Bagaimana kita. Banyak kita muhasabah diri. Muhasabah diri sampai kita berjaya menangis di hadapan Allah. Agar lentung kekerasan hati kita. Orang yang tak dapat menangis di hadapan Allah. Pesan guru saya adalah keras hati. Allahu Akbar wa na'udzubillah. Moga Allah jadikan mata kita ni mata yang sentiasa bertakung air mata. Muhasabah diri kita. Siang harinya kita dengan kehidupan kita. Kadang-kadang di situ terpalit sombong. Terpalitnya keakuan, kesombongan. Terpalitnya keegoan. Sebab kita hamba. Kita manusia yang lemah. Kita bukan sempurna, wahai ahli keluarga sekalian. Kita lemah. Tapi belagak sombong. Apa yang Allah bagi itu adalah segalanya kurniaan. Kita tak buat pun Allah boleh bagi. Berapa ramai orang tak istighfar atas dunia ni, tetapi Allah bagi nafas tak? Bagi je. Jangan kita sombong dengan istighfar kita, kita rasa kita bagus sangat. Jangan kita sombong dengan banyaknya apa yang kita bagi dekat kebajikan ini untuk nama kita disebut-sebut ni membuatkan kita masuk dalam api neraka. Wa na'udzubillah min zalik. Jaga wahai ahli keluarga. Saya tegur ni buat diri saya dan juga semua supaya sebab apa sayang. Sayang kebaikan yang kita buat, kebajikan yang kita beri tetapi menjadi debu yang sia-sia. Bukan kata jadi debu, tetapi menjadi dosa. Allahu Akbar. Hati-hati. Inilah perjalanan kita. Kita bersama-sama. Sama-sama kita. Buat semua yang berkumpul pada malam ini,
Mungkin ada yang dalam hatinya gundah gulana, rasa kecewa. Tetapi mendapat jawapan di atas segala yang telah Allah huraikan. Itulah kita. Renung diri kita. Tanya dalam diri kita. Siapa yang cipta kita ni? Cuba tanya. Tafakur. Duduk seketika. Kalau ada rezeki, siapa nak buat slot ni, insya-Allah kita boleh jumpa untuk kita bersama-sama muhasabah dan bertafakur. Saya boleh jadilah antara hamba-hamba Allah yang mungkin boleh memandu sama-sama. Untuk kita duduk bertafakur, menangis sama-sama, kenal hakikat diri kita. Dia ada dia punya pembelajaran. InsyaAllah siapa yang dekat, ada berapa orang ni, pilihlah. Ustazah saya nak ambil slot. Kita tak payah ambil lama-lama, mungkin sejam. Kita muhasabah diri kita, kita menangis depan Allah. Minta Allah kenalkan siapa diri kita supaya kita jangan sombong. Jangan kita leka dan lalai. Jangan kita terjerumus. Kita rasa kita buat baik. Kita rasa kita solat taubat. Kita rasa kita solat tahajud. Tetapi dalam hati kita ada rasa bagus. Itu tak boleh. Maka tenggelamlah. Maka kita duduk muhasabah. Tanya siapa cipta aku sebenarnya. Di sebalik diriku siapa? Allah boleh bagi jawapan. Maka turun dan naik nafas kita, siapa yang selama ini kontrol? Bayangkan kalau nafas kita laju. Semput gitu. Tak pun hembus di nafas panjang. Hembus nafas tu panjang. Tarik ni sikit. Boleh? Tak konsisten. Jantung ni boleh pecah. Nampak? Allah itu bersifat sangat sempurna. Tidak ada salah dan silap. Kita renung balik. Sebenarnya dalam kehidupan kita ini semuanya bergantung kepada nafas yang kita buat. Cuba tengok kalau kita marah. Macam mana nafas kita? Tengok kita marah. Kan? Turun, naik, jantung pun boleh sakit. Sebab tu orang sakit jantung dia tak boleh marah. Sebab apa? Dia tak boleh kontrol nafas. Kita tengok cara orang yang beriman. Bila dia ada masalah, macam mana cara dia bernafas. Astaghfirullahalazim. Dia hembus habis untuk dia keluarkan segala kekuatan. Maka di sebalik nafas kita, itulah sebenarnya untuk kita tengok akan kehidupan kita. Kalau tenang nafas kita, tenanglah kita. Kalau laju nafas kita, maka ketika itu kita kena kontrol balik. Maka sebenarnya apa yang Allah nak ceritakan, Allah lah ya khaliq yang menciptakan kita. Nafas ini yang senang untuk kita sinonimkan dengan hidup kita. Yang boleh kita combine. Tanpa nafas, macam mana nak hidup? Kita bolehlah kata hilang buah pinggang ke kan? Bolehlah dialisis ke apa benda. Tapi bayangkan kalau tak ada nafas macam mana? Kalau tak ada mata boleh lagi hidup. Buta masih lagi boleh hidup. Tapi kalau tak ada nafas, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Maka sebenarnya itulah antara perjalanan-perjalanan kita. Biarpun kita ni perlahan-lahan dan bertatih-tatih. Tetapi sampai untuk kita kenal siapa Allah. Sebab itulah kitab ni saya selalu cakap. Kalau saya buka kupas kitab, sangat tartil. Slow motion. Slow and steady. Siapa nak gear 3, 4, 5, bukan sini kelasnya. Ustazah ni terkia-kia 1 jam 1 muka surat. Okey lah tu 1 jam 1 muka surat. Ada ustaz 1 jam 1 perenggan tak habis tu. Itu lagilah mencabar. Minggu lepas cerita pasal tentang 1 ayat. Minggu depan dia sambung lagi ayat yang sama. Tak bilalah ustaz ni nak habis. Ada juga. Sebab apa? Kita belajar bukan kerana nak habis, tetapi kita belajar untuk kita dapat kefahaman dan juga kesedaran. Moga-moga Allah berikan kefahaman kepada kita sama-sama. Muhasabah diri kita, ingat siapa kita. InsyaAllah belajarlah kepada satu peringkat sehingga berjaya fana diri kita. Kita tengoklah diri kita banyaknya amalan. Sebab tu saya tersentuh dengan satu. Ada satu apa? Sahabat kita lah dia cerita pasal selawat. Dia kata tak nak tik-tik ni. Dia kata kan tak nak riak. Betul. Hakikat sebenar betul. Amalan kita perlu kita sorok. Tak perlu tik, tak perlu tanda. Nak tulis 300, 600, 1000 tak payah. Sebenar-benarnya. Hakikat. Ini saya cerita tentang hakikat. Tetapi kita hamba yang lemah. Sebab tu kita perlu. Jadi macam budak darjah 1 tadika. Kalau kita orang yang hebat, tak terkira dah amalan kita.
Tapi disebabkan kita ni baru bertatih-tatih, maka kita perlulah dalam perjalanan-perjalanan macam budak tadika. Nak tanda, nak ingat, kita ni pelupa. Tapi betul lah sebenar hakikat sebenar tak perlu pun. Tak perlu pun kita nak tulis, nak catat apa semua tak perlu. Tetapi bayangkan satu benda. Macam mana kita nak ubah daripada yang kita catat tadi, nak ubah supaya tidak timbul riak wujud takabur dalam diri. Ingat. Kita ingat satu benda. Kalau aku tak catat ni aku tak buat. Ingat tu je. Yang mudah ni. Kalau aku tak ikut, Alhamdulillah ada satu grup tu, grup jauhlah kami lah, Alhamdulillah dia buat surah Al-Ikhlas. Saya pun tak sempat ikut lagi. Tak sempat lagi nak mula. Sebab masih lagi ada amalan-amalan, insyaAllah. Teringin. Memang teringin nak ikut. Tengok diorang dah touch 2,000, 3,000 dah dalam masa tak sampai seminggu. Mudahnya mereka. Tapi kita jangan rasa kecewa sebab kita ada amalan yang lain. Dan insyaAllah kita minta niat dalam hati, ya Allah nak masuk juga, nak buat juga macam mereka ini. Kita ada niat, innama a'malu binniyat. Bila kita niat dia, insyaAllah Allah dah angkat dah. Jangan duk niat je, Ustazah kata niat je. Dia kerja dia niat. Niat nak khatam Quran, tapi dah 8 tahun dah akan datang tak khatam-khatam. Tapi Ustazah kata niat dia Allah dah ambil. Tak boleh macam tu. Bila ada niat, kena ada jalan usaha. Bila dah ada jalan usaha, insya-Allah yang selebihnya kita tawakal kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka sekadar itu saja untuk kuliah Allah Syariat dan Hakikat Suatu Penghuraian yang part 1 ini masih dalam kitab yang sama. Insya-Allah nanti pada minggu hadapan kita akan sambung pada muka surat yang ke-13 dalam mana hadis kursi. InsyaAllah moga-moga memberi manfaat kepada kita semua. Moga-moga Allah berikan kepada kita iaitu sedikit perubahan. Iaitu perubahan dari segi itikad hati khususnya. Sebab tu genre kitab ini adalah genre Tauhid Tasawuf. Dia lebih tekan kepada Tauhid. Untuk buang aku diri, buang hebat diri, buang-buang. Tetapi jangan lupa dia ada jalan syariat. Syariat kena sempurna. Apabila hakikat kita dengan Allah telah sempurna, insya-Allah syariat Allah sempurnakan. Tetapi kalau syariat kita masih berterabur, bermakna hakikat hati kita dengan Allah masih belum sempurna. Maka Wallahu alam, semua yang baik itu datang daripada Allah, yang kurangnya datang daripada saya sendiri. Saya mohon ampun dan maaf atas salah dan silap saya. Saya mohon pada seluruh jemaah ampunkan segala salah-salah saya, insya-Allah. Moga-moga yang baik itu Allah berikan kefahaman kepada kita. Doakan saya moga istiqamah dalam melakukan segala amal kebaikan, dalam Allah berikan kurniaan dan kekuatan untuk terus berdakwah bersama dengan ahli-ahli keluarga sekalian dalam jihad kecil kita. Maka kalau kita tengok kita masa dah terlewat, masa dah tak banyak, kita tengok hari ini bencana-bencana alam semakin banyak. Dan hari ini Allah berikan kasih sayangnya, melemparkan sifat jalal dan jamal Allah iaitu di Kuala Terengganu dan juga di Kelantan yang diuji dengan banjir. Saya juga tak dapat turut serta dari segi sesi menghantar sumbangan. Saya tak dapat turut serta di atas kondisi-kondisi pertamanya sebab nenek saya ada kat sini bila nenek ada kat sini kena berkhidmat sikit dengan dia. Maka kalau musafir lama-lama tu tak boleh. Maka sebenarnya lepas tu kita hantar je lah. Apa yang ada kita bagi. Dari segi kalau tak ada dari segi duit, kita bantulah dari segi doa kita, insyaAllah. Bagi mereka yang terlibat, moga-moga Allah berikan kepada mereka iaitu satu kemuliaan di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Sifat jalal Allah iaitu Allah itu sedang membanjirkan. Sifat jamal Allah, Allah sedang menghulurkan segala bantuan-bantuan kepada mereka. Semuanya sempurna di sisi Allah, tidak ada cacat dan celah. Kita ni yang duduk di Kuala Lumpur, kalau saya di Kuala Lumpur, jangan tak juga boleh dalam keadaan orang kata apa? Orang kata macam okey tak apa, KL tak kena, tak boleh juga. Masih lagi dalam keadaan siap siaga. Sebab di Shah Alam juga pernah banjir. Allah kalau nak bagi, dia boleh bagi. Tak kira lah kita duduk rumah tingkat 46 ke, kalau Allah nak bagi, Allah bagi je. Tidak sukar bagi Allah. Maka banyaklah kita ingat pada Allah, muhasabah diri kita. Hari ini kita tengok alam,
kita tengok bagaimanakah keadaan dari segi ekonomi pentadbiran dan juga ekonomi kerajaan. Kita tengok, kita boleh nilai melalui pandangan mata basirah dan juga pandangan mata zahir. Kita tengoklah dan kita nilailah di manakah keadaan alam kita ataupun dunia ini. Adakah dunia masih lagi panjang ataupun dunia akan sampai ke penghujungnya. Moga-moga Allah berikan kefahaman kepada kita. Maka sekadar itu saja untuk kuliah pada malam ini. InsyaAllah kita tangguh dengan tasbih kifarah dan juga surah Wal-As. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal-'asr innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus solihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Ustazah. Terima kasih. Assalamualaikum. Terima kasih Ustazah. Sama-sama. Sayang Ustazah. Jazakallahu khairan kasiran. Alhamdulillah. Terima kasih Ustazah. Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.